Hai, Assalamualaikum. Okay, this is our third attempt. Kita akan cuba untuk bawakan Puan Adli Razia. Mesti best topik hari ni sebab itulah macam-macam dugaan dan cabaran yang kita alami. Okay, sementara tu, I introduce myself. Saya Jiha daripada Little Labu. Pada you all, khas Puan Gigi yang Maya. I selalu sangat tengok dia. Tu dia! Hai. Assalamualaikum. Salam, sihat? Kejap, I stuck Okay, I nampak. Sihat Alhamdulillah. Tapi I nampak I stuck. I nampak diri sendiri stuck. Kejap Kejap I nak try adjust kejap. Nampak okay you punya connection? Ya ke? Kejap Kenapa yang ni macam tak bergerak? Okay fine, tak apalah. Lantakkan di situ. Kalau korang okay ke? Tengok okay tak? Korang okay tak? Okay, penonton yang siapa-siapa yang online yang watching ni boleh komen. Okay tak? Nampak tak Puan Gigi? Wow, bestnya. Nama I Jiha and Puan Adli Razia. Oh Jiha, okay. I panggil Jiha lah. Jiha lah pula. Thank you so much for joining me today. So, I tak sempat nak cerita pasal So, for everyone watching, whether from Little Labu ataupun daripada page Puan Gigi, boleh, ramai orang memang dah kenal lah. Puan Gigi memang penulis buku keibubapaan yang memang selalu viral. Even kat Discover pun memang selalu nampak post dia. Post tulis tangan dekat kertas tu pun boleh viral sebab dia sangat emosi dari penulisan dia, which is rare zaman sekarang. Sebab zaman sekarang orang semua suka tengok video, suka tengok reels, suka tengok TikTok. Tapi dia punya penulisan memang macam arrow lah masuk ke hati tu kan. Memang sangat relatable. So antara buku bestseller Puan Gigi hari ni ialah 3 kertas, 3 krayon dengan 3 pensel warna. Why So Serious Parents. Lagi yang best Parents Welcome to My World and How's Your Day So Far. Dia punya tajuk pun macam unik lah to me. Dia luar biasa siya. Oh, what's wrong? My filter. My filter faham. Macam mana nak pakai filter? I macam tak ada filter je. Ini kat bawah. Ya ke? Dekat bentuk macam magic wand. Bawah kiri. Okay, tak apalah, lantakkan di situ. Kenapa? Kenapa korang ni? Okay, boleh sambung Okay. I sangat respect dengan you sebab you korbankan you punya cita-cita untuk dapatkan PhD, betul? Ya, betul. Amazingnya you pada usia 22 tahun dah buat Masters in Engineering. Lepas tu nak sambung PhD dalam Environmental Technology, betul? Angan-angan dia macam tu lah. Memang hebat lah, pada tahun yang sama you kahwin, lepas tu you dapat anak. First time lah dengar macam tu sekali. And dekat situlah startnya anak you punya screen addiction, betul? Yes, betul. I sangat related dengan case yang tu sebab sama juga masa I anak sulung. I klien dan I bawa anak I pergi mana pun bersama I dengan seorang assistant yang tukang sumbat gadget lah supaya dia so same case, memang dia punya tantrum tak dapat dikawal. Memang luar biasa lah, lain macam dia punya tantrum apa semua. So I suka dengan you punya post. So Alhamdulillah, I rasa disebabkan you punya experience ni lah, you jadi someone yang sangat banyak membaca dan search tentang psikologi. And here we are today talking about it untuk bawa awareness kepada semua parents. Alhamdulillah. Yes, thank you so much Jiha for having me today. I pun excited juga. So hari ni kita nak ke topik kita. An unhappy parent doesn't raise a happy child. Tetapi lupa kita buat announcement. For everyone watching, boleh komen secara aktif dekat ruangan komen di bawah sebab at the end of this live Puan Gigi akan pilih 3 orang untuk diberikan tiket. Tiket ke seminar. Oh, tajuk tiket seminar ni pun best gila. Aku Panas Baran. Nak beli RM49 satu, tapi Puan Gigi akan kongsikan, akan bagi free je kepada 3 orang. So macam mana nak menang, you all kena share live ni sekarang and then komen secara aktif, juga tag pasangan anda, tag saudara mara, tag kawan-kawan yang
mengandung ke, yang belum mendirikan rumah tangga ke, yang dah ada anak, semua kena dengar. Sebab macam kami, I dengan Puan Gigi memang we had a rough start and that's why cakap tentang perkara ni sekarang. So I don't think you guys should go through pengalaman kita orang ni, okay? Memang zaman tu zaman kegelapan, anak tantrum, I depressed, takkan you nak go through tu. Betul, Okay, setuju. kita kembali kepada happy parent doesn't raise a happy child. So actually I ada soalan untuk you. Silakan. Takut. Suasana tipikal sekarang. Mhm. Teruk di rumah dengan workload working from home, office dibawa ke rumah, kat rumah itulah tempat kita nak ibu anak, nak susukan anak, nak masak-masak, layan suami dengan anak kan. So how you as a parent be happy? Wow, tanya sebab I rasa I rasa tak ada orang sekarang ni, tak ada orang langsung yang boleh cakap aku okay, yang really okay. Yang tak affected langsung, yang tak affected langsung dengan pandemik ataupun keadaan sekarang ni kan. Sebab I rasa semua orang diuji. Tak kisahlah financially ke, emotionally, physically ke, memang affected dengan COVID tu sendiri ke, emotionally, mentally. I rasa semua orang affected dari semua segi. Dan macam you cakap tadi kan, sebab dalam kita sekarang dalam satu tempat, kita mainkan banyak watak, kita lah mak, isteri, pekerja, majikan ke apa ke, dalam satu tempat. Itu lebih-lebih lagi mendatangkan stres lah. Maksudnya stres tu datang all at once. Dan bila macam dulu kan, macam sebelum pandemik ni, okay, anak dekat sekolah lah, dekat sekolah dia. Kita dekat tempat kerja kita. So rumah tu memang rumah sahaja. Memang kat situlah tempat kita bersama, tempat kita makan, tempat kita layan anak. So tapi sekarang ni semua tu datang dekat satu tempat. So bila semua tu datang dekat satu tempat, memang dalam otak kita pun susah nak buat division tu. Kan, susah nak divide. Aku sekarang ni mak ke, isteri ke, pekerja ke, bos ke apa. So sebenarnya itulah yang buat kita jadi macam overwhelmed ataupun yelah ramai yang burn out juga sekarang ni kan. Dan sebenarnya bagi I juga bukan workload semata-mata yang buat kita yang buat kita tekanan sekarang ni, tapi juga tekanan daripada apa yang kita suap diri kita setiap hari melalui social media tau. Sebab I rasa tak ramai orang cakap pasal ni, sebabnya sekarang ni PKP, lockdown apa semua, kita banyak masa dekat social media. Dan in fact sekarang pun kita tengah spend time on social media, betul tak? Dan ini dah macam the only escape yang kita ada. Kan, the only escape yang kita ada. Dan ada juga PDPR lah, semua pun menggunakan social media juga. Ada certain kerja kita pun menggunakan social media juga. Tapi kita tak ada, macam tanpa sedar hari-hari kita sebenarnya tengok social media, kita tanpa sedar kita feed ourselves dengan unrealistic images of what a mother should be. Ya Allah, betul. Of what a parent should be. Maksudnya okay lah, kita tengok sekarang ni kan, contoh lah dekat Instagram ke, dekat Reels ke kan. Sekarang ni siapa yang ada Instagram mungkin tahulah trend Reels tu macam mana sekarang kan. So kita tengok tau, kita suka tengok benda-benda yang satisfying, yang macam rumah dia organized, cantik, kemas. Ada warna yang ikutlah, kira macam ada tema warna siap. Lepas tu cantik ni rumah dia apa semua. Lepas tu kita pun follow sebab bagi kita benda tu satisfying. Kita rasa macam best. Kita rasa macam I want a home like this juga. Kan? Dan belum lagi masuk yang macam mak-mak yang jenis pandai masak ni. Hari ni dia masak ni, hari ni masak ni, dengan presentation. Kan, dengan presentation, dengan macam-macam resepinya, apa benda semua. Lepas tu ada juga konten-konten yang kita suka tengok tentang hubungan kekeluargaan, yang macam mak ayah ni rajin layan anak kan, atau suka bergurau dengan anak dia kelakar, anak dia comel. So semua tu memanglah benda-benda tu real, orang-orang tu real, orang-orang tu wujud dalam dunia ni. Tapi semua yang dipertontonkan tu hanyalah yang indah sahaja.
which is unrealistic. Sebab sebab kita semua sama je sebenarnya. Macam I sendiri kan, macam you cakap tadi, okay lah buat buku parenting lah, dah tulis sampai berapa buku lah, lepas tu kalau buat posting pun viral lah apa. Kau fikir aku tak ada masalah ke dengan anak aku? Kan? Kan macam kau fikir aku tak pernah menjerit dekat anak aku ke? Macam tu. So people expect orang tengok I dekat social media mungkin macam oh dia ni perfect, dia ni pandai kawal emosi lah contohnya. Tak, I rasa kita semua sama je. Tapi sebab terlalu banyak kita consume benda-benda yang bagi kita macam bestnya rumah macam ni, bestnya masak sedap-sedap macam ni. Benda tu tanpa sedar macam build up kita punya stress tau sebenarnya. Tanpa sedar. Datang iri, datang rasa tak cukup. Ya, lepas betul. Yes, betul. Datang rasa we are not doing good enough. Datang rasa oh kita ni gagal sebagai mak. Nak pula yelah semua benda tau. Itu yang saya sebut tadi, okay kemas rumah. Kemas rumah, pandai masak, pandai layan anak. Lepas Rumah tu lepas tu rajin exercise, badan slim, cantik. Rajin make up kat rumah pun, rajin bergaya. Itu semua adalah image yang terlalu perfect. Yang sangat-sangat perfect. Yang kadang-kadang benda tu kalau kita tak filter kita punya mind, kita keep on consuming benda-benda macam tu, benda tu akan lead us to more feelings of burnout tau. Tanpa kita sedar. Sebab kita social media ni ibaratnya macam okay aku nak release stress ni, aku tengoklah sekejap IG. Bagi kita nak release stress. Kan? Bagi kita macam okay lah release stress lah kejap. Tapi tanpa sedar apa yang kita consume tu lah yang contribute more kepada kita punya stress. Sebab kenapa kita nak release stress? Sebab kita tengah stress. Kita tengah ada bebanan emosi dan mental yang kita tengah tanggung ni. Kita mungkin yang ada anak-anak kecil mungkin nak keep track on anak aku makan apa hari ni, aktiviti apa anak aku nak buat hari ni, baju dah basuh ke belum, dah lipat ke belum. Semua tu kita tengah stress tau. Maksudnya bebanan emosi, mental apa semua, kita nak escape sekejap konon-konon kita tengok social media. Tiba-tiba kita tengok life orang lain macam perfect gila nak mati. So macam tak ke kau rasa macam lula ni aku kat sini. Tiba-tiba tengok keluar sekejap daripada skrin tu tengok anak aku selebetnya. So macam faham tak? So sebenarnya benda-benda tu kita tak boleh salahkan workload semata-mata dengan apa yang kita stress yang kita ada ataupun tekanan yang kita ada. Kadang-kadang apa yang kita consume setiap hari tu tanpa kita sedar buat kita build up kita punya stress dalam diri yang kita tak perasan. Dan juga satu lagi yang I rasa macam tak ramai orang cakap tentang kenapa kita sekarang burn out apa semua. I rasa sebab kita punya overthinking tau. Kita suka overthink. Mak-mak lah especially kan, mak-mak. Kalau mak-mak ni pergi office, sibuk fikir pasal anak dekat rumah, anak dah makan ke, anak buat apalah, anak ni. Lepas tu bila kita kalau work from home pula, bila kita dah duduk depan komputer nak buat kerja, mulalah kita overthink, dah rasa bersalah pula, anak aku rasa terabai ke, kan? Macam mulalah fikir am I doing this right, macam mana mak-mak lain boleh spend time dengan anak dengan sangat effortlessly-nya. Kan? So semua tu sangat berkait rapat yang buat kita rasa teruk, rasa gagal dan kita mula macam lose ourselves lah, macam tak kenal dah diri kita sendiri. Yang mulalah kita macam terkenang balik, dulu aku masa muda-muda tak pula macam ni. Dulu aku muda-muda sangat cekap buat semua benda konon-konon kan. So I rasa semua ni belum campur lagi apa yang orang keliling cakap. Orang keliling cakap, mak mertua saya cakap, pakcik saya cakap, jiran sebelah saya cakap, suami saya cakap, semua. Kan, bos saya cakap lah. So,
apa yang orang sekeliling cakap ni, kau sepatutnya macam ni, kau sepatutnya buat macam ni, kau sepatutnya buat macam ni. So semua tu sebenarnya adalah contributor ataupun slowly membina stres dalam diri kita kan. So I tak jawab lagi soalan you. You sedang menjawab, saya jawab. Taklah sebab soalan you macam mana nak jadi happy kan. Fine. So I rasa kunci dia adalah satu, you have to be really very very mindful dengan apa yang you feed yourself every day. Itu I rasa key sangat. Sebab apa yang I sangat percaya apa yang masuk dalam mata dan telinga kita setiap hari itulah yang membentuk kita. In fact, I pernah dengar seorang ustazah ni cakap apa yang masuk, apa yang kita tengok dan kita dengar membentuk hati kita. So basically dia membentuk kita lah kan. Dan juga I percaya parenting style tu, kita punya cara kita layan anak sebenarnya itulah sebenarnya kita as a person. So macam itulah kita yang sebenar-benarnya. Ya. Tak payah cuba tiru orang lain. Tak payah. Tak payah cuba jadi kat Pinterest yang rumah perfect, anak polish, rambut side, dia sikat. Ya. Tak payah. Sebab okay, I nak cerita satu benda lah pernah sekali kan, I balik dari office. Penat ni, muka tengah stres, rasa macam aku nak jumpa bantal je sekarang kan. Penat kan balik rumah kan. Lepas tu tiba-tiba masuk je rumah, anak I, Haikal, lompat-lompat ni dia nak tunjuk lukisan dia. Dia cakap, mama tengok ni cantik tak Haikal lukis Pokemon bla bla bla. Lepas tu I macam okay, nice. Macam tu je. Without any excitement, tak ada facial expression ke apa. Dan anak I tanya, mama okey tak? Tapi I jawab, mama penat. Macam tu je. Memang penat sangat. And then apa yang anak I cakap lepas tu adalah dia cakap, boleh tak mama tahan penat sekejap dan senyum kat Haikal macam mana mama senyum masa buat live tadi. Oh my god. So faham tak? Kita depan orang, mungkin depan bos, depan colleague, depan orang lain, we are not authentic tau. Depan anak kita adalah authentic. So siapa kau depan anak, how you treat your child is who you are sebenarnya. So boleh sambung kan ni? So that's why I cakap tadi, parenting style ataupun cara kita layan anak tu sebenarnya itulah kau sebenarnya. Itulah you sebenarnya. So be mindful dengan apa yang you feed yourself every day sebab apa yang you tengok, apa benda semua tu membentuk you. So itu pertama. Dan seterusnya I rasa mungkin I boleh share satu lagi cerita lah. Macam baru-baru ni I penat juga kan. Rasa penat je, mamak ni memang sentiasa penat. Mana ada mak tak penat? Tolonglah, siapa mak tak penat kat sini? Kan? So pernah sekali I terlalu letih, I hanya boleh masak telur dadah sahaja untuk dinner. Untuk dinner family, I boleh masak telur dadah sahaja. So tiba-tiba tengah masak telur dadah tu dengan tak ikhlasnya kan, sebab terpaksa perut lapar. So terpaksa masak telur dadah. Tiba-tiba Haikal turun, anak I turun, datang dekat dapur dan cakap, sedapnya bau, mama masak nasi goreng favourite Haikal I macam, padahal I masak telur dadah je masa tu. So kita sebagai mak, kita immediately akan rasa bersalah tau. Kita immediately akan rasa macam gagal. Kan rasa dia macam, yelah rasa anak aku mungkin dah rindukan nasi goreng aku, mungkin aku dah lama tak masak, aku hanya boleh masak telur dadah je. So I rasa kita mak-mak ni kadang-kadang kita kena kembali kepada apa yang fundamental, apa yang asas. Sebab kita selalu sibuk sangat jadi mak sampai kita lupa nak jadi manusia. Kita macam mana tu okay.
Sebab I rasa kita ada banyak watak. Kita as an individu, kita sebagai seorang individu, kita ada banyak watak tau. Kita adalah mak, kita adalah isteri, kita adalah pekerja, bos ke apa ke, kakak, adik, anak dan sebagainya kan. Kita ada banyak watak dalam hidup ni. Dan kadang-kadang kita terlalu meletakkan diri kita sebagai watak-watak yang kita tengah mainkan tu sampai kita lupa kita ni adalah manusia tau. Sampai kita lupa kita ni adalah manusia. Maksudnya bila kita macam oh aku ni mak. So bila kita letakkan diri kita asyik mak. Oh aku kena lipat baju, aku kena jaga anak, aku kena ni. Sampai kita lupa kita ni manusia. Sebab I percaya kalau kita ambil masa setiap pagi macam buang segala topi yang kita pakai tu, buang segala watak yang kita pakai dan remind yourself that you are a human being. You adalah manusia. Maksudnya being human means being vulnerable. Oh, vulnerable. Yeah, menjadi manusia. Hanya dengan mengingatkan diri sendiri sebagai manusia membuatkan you boleh terima apa yang kurang pada diri. Because being human maksudnya vulnerable. Menjadi manusia adalah bermaksud menjadi lemah. Maksudnya every time kita remind ourselves bila kita rasa macam dah tak boleh cope up dah kan, rasa macam oh dah penat dah jadi semua watak ni, then you have to remind yourself kau manusia, kau bukan robot yang boleh buat semua benda tanpa penat, tanpa letih, tanpa rehat. Kau manusia, kau bukan robot yang tak affected langsung dengan apa orang cakap, apa orang buat. So kita akui semua tu. Yeah. Dan ni kita tak payah nak buat muka macam I'm okay. So just be, tunjukkan. Ya, sebab kau manusia, kau bukan robot yang ada satu muka je. Robot ada satu muka. But manusia ada banyak muka. Gembira, sedih, takut, marah, kecewa, tertekan, semua. Dan you have to, you kena ingat anak you adalah manusia juga. Anak you adalah manusia juga. Okay, suami you pun manusia juga. Semua orang keliling kau ialah manusia yang juga ada banyak muka, yang juga vulnerable. So sometimes all you have to do macam yang I masak telur dadah tadi tu, sometimes all you have to do is just tepuk bahu, cakap it's okay, kau dah buat yang terbaik, kau goreng telur dadah sebab kau letih, sebab kau manusia. Yeah, macam tu. It's actually tapi very tau. Yeah. Sebab situasi memang I dapat bayangkan sampai kau mandi pun kau rasa bersalah. Kau tidur kau rasa kesian, kau rasa sedih nak nangis. Kan? Wow, thank you so much. It's actually big. I tak tahu macam nak put it in words but tak ada satu perkataan yang boleh replace dia. Ya, betul. So, you are human and tunjuk yang bila tak larat tu tak larat lah. Bukan you force yourself tapi bila dah betul-betul meletup kau satu rumah kau ributkan kan. I was talking about me lah. Ya, sama je kita Jiha. I rasa semua mak-mak pun dia punya true colour ada dekat rumah saja. Dekat luar memang dia akan jadi paling malaikat, paling princess sekali dalam dunia. Masya Allah. Tapi dekat rumah dia adalah true colour dia. Dan macam you cakap tadi kan, kita selalu rasa macam kita nak appear strong sepanjang masa. I rasa benda tu tak patut juga sebab anak kita kena lihat kita dalam keadaan vulnerable juga. Anak kena tahu yang mak dia juga manusia, yang mak dia juga ada emosi-emosi yang dia boleh relate. Sebab kadang-kadang anak dia nangis tapi dia tak pernah tengok mak dia nangis. So macam mana dia nak relate? So kadang-kadang dia kena tengok mak dia nangis, dia kena tengok how mak dia cope dengan kegagalan, kesilapan, kekurangan atau tersalah langkah ke apa ke. So kadang-kadang dia kena tengok mak dia gagal, kena tengok mak dia sakit, kena tengok mak dia sedih. Supaya dia boleh relate dan dia tahu yang oh mak aku pun manusia, oh and this is how mak aku cope with this feeling. Dan aku pun akan belajar macam ni lah cara nak cope. Ui, banyak nak kena baiki ni.
Kan? Okay. Setuju tak? Anak I pernah cakap bila anak I nangis, biasalah buku-buku parenting dia cakap kan, buku parenting kata it's okay, suruh dia menangis, it's okay to cry. And then I tepuk lah, it's okay to cry, just cry, ni. But I never see you cry, ibu. Ambil. And then dia cakap, Ya. ada lah, Lord, Iman dia tak tahu. When? Oh sudah nak kena cerita. Usually in the toilet when nobody see me. Why you don't see you? Lepas tu dah macam, okay lah, long pause lah kan, tak tahu nak jawab apa dah. Betul. So sometimes kita lupa jadi manusia lah. Kita lupa jadi manusia. It's a good reminder. Tengok soalan sikit je cik, soalan sikit je. Input, melambat tak cukup kertas dah ni. So in short, kita kena betul-betul filter apa yang kita feed kita punya mind dan ears. Kena betul-betul filter balik apa yang kita follow dekat social media, sebab tu lah makanan kita that time PKP ni kan. Konon-kononnya get away from stress dengan anak-anak dekat rumah ataupun dengan suami kat rumah. Tapi bila tengok tu buat lagi iri hati tengok orang-orang dekat social media yang picture perfect ni kan. Lagi pula sekarang trend realnya dalam masa kurang 30 saat tengok orang lain punya perfect life kan. Itu saja. Lepas tu you cakap tadi jangan overthinking. Overthinking ni I panggil cirit otak lah. Cirit otak satu benda trigger macam-macam benda jadi berjela-jela kan. Just sebab orang ni body language yang macam tak suka kita. Oh ni mesti sebab dia kecil hati aku cakap ni dah. Oh sebab yang ni. Oh tu dia betul cirit beret kat situ. Exactly. Ayah dia penyakit tu. Lepas tu jangan pressure diri dengan apa orang cakap. Parenting style, be ourselves and be mindful of apa kita feed ourselves macam tadi kan. Dan jangan jadi robot. Tunjuk je perasaan semua dengan anak. Wah, compact dah tu. Okay dah lah, dah boleh habis dah ni. Ada tak siapa yang soalan tu nak share pengalaman? Share pengalaman dapat tiket pergi seminar Aku Panas Baran. Kalau tak kena bayar RM50. Muhammad Ali cakap betul, kena jadi diri sendiri depan anak-anak untuk bagi pengalaman untuk anak-anak. Tapi kita orang Asia lah, susah lah sebab I pun tak pernah tengok my mom cry. Macam mana I nak cry? My dad lagi lah, I tak pernah tengok dia cry. Lain cakap, saya pernah sakit dan anak-anak tengok depan mata terus pandai jaga orang sakit. Alhamdulillah. I pula sakit ke, sihat ke, sakit melepet, sakit gigi, tak boleh sampai sakit kepala tu pun still kena buat juga semua benda sebab my husband adalah outstation. So I have to be everything. Sekalipun. So dah jadi habit. So memang tak pernah dapat berehat pun. Lah masalah sikit. So I have to start ni lah. You know, lebih-lebihan lah kalau sakit, semugut sikit, melepek lah satu hari macam tu kan. Oh tak adalah macam tu pula kan. Kalau lebih pula kau. Drama. Drama lah sikit. Buang segala kopi, try to be human kan. Ya, betul. Okay, are you ready for the second question? InsyaAllah. Alright, I ada baca post yang sangat menyayat dan menyentuh hati dekat you punya page tau. Tapi I still nak mana? juga. Adalah, you dengar soalan kan. Aduh. Masalah mak-mak yang marah dengan suami sebenarnya. Tapi lepas gerak anak. Betul tu. Okay. Kasut you. Macam kalau being you, what would you do? Kita ada apa Muhammad Ali dekat sini kan, mungkin dia adalah suami, so mungkin boleh share lah dekat situ pengalaman you as a husband. Mungkin berapa kali kena letter dengan berapa kali tengok isteri letter anak sebab ada isu dengan suami, macam tu kan. Ataupun dia jamming dekat dapur, kelentang-kelentung dekat dapur, kumpas. Betul. Sebab I rasa kan, of course lah, kita sebagai mak-mak ataupun sebagai isteri, I rasa semua isteri ada pengalaman ni atau ada perangai ni. Okay, sebab kita adalah makhluk emosi tau. Isteri ni adalah makhluk emosi dan suami memang dia tak tahulah, I rasa orang lelaki ni dia bukan berfikir menggunakan emosi, tapi kita memang berfikir menggunakan emosi. Dan most of the time selama
selama 11 tahun I kahwin, setiap kali I marahkan suami, lepas tu beletir, sama ada beletir dekat anak atau balik-balik pinggan, tutup pintu pun hempas macam tu. Ingat orang tak tahu kau tengah marah macam tu kan. Most of the time I buat perangai macam tu, kita buat perangai macam tu, kita sebenarnya nak bagi hint dekat suami yang macam kau tak nampak ke aku tengah marah ni macam tu kan. Tapi most of the time bila I ada conversation selepas tu untuk bincang, most of the time laki aku tak tahu pun kenapa aku marah. Itulah. Dia tahu kan. I ingatkan dia orang ni buat-buat tak tahu, tapi rupanya memang betul-betul tak sampai mesej tu. Ya. So kadang-kadang kita sebagai isteri ni, kita kena didik diri kita untuk jangan assume, boleh tak? Kau jangan assume, kau jangan agak kau fikir semua orang boleh baca fikiran kau tu. Tak. In fact anak pun tak boleh baca fikiran kau. So masalah kita ialah kita suka assume yang orang faham apa yang kita nak, instead of betul-betul bagi tahu dekat orang tu apa yang kita nak orang tu faham. Just ask ourselves lah, bila last kita bagi tahu suami atau yelah kita tengah cakap pasal suami kan. Macam semalam I ada talk dengan ada satu persatuan ni, masalah dia bos pula. Kan sekarang ni work from home kan. So macam dia bengang dengan bos dia, call pukul 10 malam apa semua. Macam mana saya nak bagi tahu kat bos? Dah aku pula yang kena cakap kat bos tau. Youlah yang kena bagi tahu. Kadang-kadang we have to speak up apa yang kita nak, sebab kita selalu assume orang faham apa yang kita nak, instead of betul-betul bagi tahu dia, aku nak kau faham ni. So why don't you speak up? Bagi tahu dekat have courage lah untuk bagi tahu dekat bos you, cakap bos pukul 10, pukul 8 malam I dah tak free, anak aku ramai. Aku nak kena jaga anak aku. Macam tu. Bagi tahu. Dan kadang-kadang kita macam ada juga baru-baru ni juga ada seorang mak ni dia meluahkan, dia cakap masa online meeting dengan bos kena buat-buat macam cool je, buat-buat macam okay je kan, tak ada apa-apa, macam cool je depan meeting tu dah make up apa semua, dah pakai cantik untuk meeting. Padahal bos dia tak tahu yang anak dia tengah berlari-lari dekat kaki apa semua, tengah berlanggar-langgar ni apa, dia tengah muka ketat, tengah control everything. Bagi I, you shouldn't do that. Kau tak perlu pun, you don't need to pretend pun sebenarnya. Sebab bos kau pun manusia sebenarnya. Dia pun boleh faham sebenarnya. Why don't you bagi tahu je, okay bos, sekejap bos, saya nak break 3 minit, anak saya terberak sekejap. Why? Sebenarnya boleh je sebab work from home kot. Kadang-kadang expectation kita tu yang salah, faham tak? Expectation kita tu. You tak point out, I pun tak fikir benda tu rational tau, sebab kita fikir okay kita dibayar gaji, so we have to act cool because this is the obligation yang pay for my bills at the end of the day, at the end of the month. Faham tak? Yeah. Sebab I fikir kalau kita tunjuk macam tu, nanti apa pula bos kata kalau aku nak promote orang, tak promote kau lah, aku promote orang lain. Betul. Bagi I, we have to be orang yang paling patut kita bertindak adil adalah kepada diri kita sendiri dulu. InsyaAllah, memang dah lupa lah macam nak bertindak adil kat diri. Ya. I must all. I used to work Chinese boss, and kalau hari dia kata okay hari ni Ahad, I nak you datang untuk ni kita ada presentation, ada orang nak tengok ni. I datang. Hari Ahad. Padahal I kerja dah masa tu sampai hari Sabtu hari. Hari Ahad dia suruh I datang. Tak terfikir pun. Betul. Sebab kadang-kadang sebab banyaklah sebenarnya bila dah work from home lah apa benda semua kan. Ada baru-baru ni juga ada seorang mak ni, dia kata bos dia call cakap sampai 1 jam, anak dia nangis-nangis sampai tertidur dalam kelaparan. Na'udzubillah. So I rasa macam kenapa sampai macam tu sekali kita lupa untuk bertindak adil kepada diri kita dan anak kita, sedangkan sebenarnya bos tu pun manusia and dia patutnya faham, dan dia pun tak sepatutnya, dia tak ada hak pun untuk menganiaya kita atau keluarga kita sebenarnya. Betul lah, menganiaya. Kan?
Tak, Kan? we are so used to the concept yang kau memang kena bermati-matian kerja betul-betul. Rezeki halal untuk kau. Betul, betul. Kita neglect benda lain, keutamaan untuk diri kita dan keluarga kan. Ya. Tak, I rasakan Jiha sekarang ni you have to, kau kena reset kau punya expectation lah. Expectation tak boleh sama macam sebelum pandemik dan forget about the balance. Forget about the balance. Macam work family balance tu apa. Tak, kau takkan, you will never achieve the balance tu selagi semua benda tengah dalam rumah kau sekarang. So you have to do the right thing at that particular moment. Hidup bersamanya lah. So kalau aku tengah breastfeed, bos nak cakap apa, cakap lah aku breastfeed lah kan. Anak nak susu botol, tengah kocak susu dengan bos, cakap bos. I bayangkan macam tu lah. Betul. Aku goreng telur sekejap, bos sambung kejap lagi, saya datang balik Kan, betul tak? Yeah. Only you know what is the right thing to do masa tu. Only you know. Nampak tak? Terlalu dah di custom to this kind of ke tahap bila kau cakap kan, memang kena unlearn and relearn. Yes, itulah dia konsep dia, unlearn and relearn. Betul. Sebab even me, kalau I as a boss pun, I pun annoyed tengok kau tengah kerja kan, biarlah nak kau sekejap. Tapi bila dia cakap we have to be human and buang expectation for balance lah apa benda. Sebab itu memang dalam rumah sekarang ni, the balance tu wujud kalau kita coexist bersamanya, betul tak? Ya, betul. Betul. Dan macam I rasa kalau kita sebagai bos, kita annoyed dengan tengok macam kerja ni kenapa tak fokus kat meeting ni apa semua kan. Sebenarnya kita rasa macam tu sebab kau pun manusia tau. Bos tu pun manusia yang ada banyak assumption dalam otak dia yang perlu difahamkan. Kau fikir bos ni faham semua benda ke? Tak, sometimes you as a pekerja, you kena ingatkan bos yang lo bos, jap, aku manusia, aku ada anak jap, nak kena ni, aku nak pergi berak jap, macam tu. So kadang-kadang bos pun lupa yang kau ni manusia, yang kau kena remind dia. Wow, it's eye-opening. Kena buat dalam penulisan juga tu, Gigi. Alah. Real tu. Wow. Tengah sentap nak hadam sekejap. Okay. Yeah. And then kan lagi satu kan Jiha, nampak tak? Aku memang tak boleh nak bagi live ni. Welcome, you are welcome. Okay. Lagi satu kan, mak-mak kan, kita selalu tengok mak-mak lebih stres daripada ayah-ayah selalunya. Ya Allah, ya. Let me tell you why. Okay, let me tell you why. Okay. Selalunya mak-mak ni, dia selalunya tanpa sedar dia compare diri dia dengan mak-mak lain dan bukan semua mak tau. Dia hanya compare diri dia dengan mak yang lebih baik. Always like that. Tengoklah konten-konten apa yang kita follow dekat social media. Macam tadi kan kita cakap rumah dia cantik lah, suka masak lah, apa benda semua. Semuanya tanpa sedar, tanpa sedar kita compare diri kita dengan mak-mak yang lebih baik daripada kita. Sebaliknya, ayah-ayah ni ada ayah-ayah dekat sini, mungkin kejap lagi Jiha you can read some comments. Ayah-ayah, dia hanya, ini menurut kajian tau ni, bukan aku punya kajian. Ini menurut kajian. Dan ayah-ayah pula, dia hanya compare diri dia dengan ayah dia saja. So, ayah-ayah ni, dengan ayah dia saja, ayah dia je. Dia hanya compare diri dia dengan ayah dia je. So dia never compare diri dia dengan ayah-ayah lain yang lebih baik. Tak. So that's why ayah-ayah ni dia kurang stres dan dia always rasa dia better. Dia always feel good. Sebab of course lah dia better daripada ayah dia. Oh, this is kan you nak cakap ayah-ayah ni dia scroll social media sebab dia tengok kereta, dia tengok benda-benda lain pun stres lah. Yelah. Compare dengan ayah dia je. As a parent. Kenapa kita je yang beria? Mak-mak je. Mana mak-mak? Sebab kita ni macam tak tahulah. I tak tahu apa logiknya dekat mana, but it is true. I rasa macam kalau kita boleh relate balik pun dengan mak-mak kita ke. Dia macam ayah-ayah ni jarang macam nak
nak tiru ayah lain. Betul lah, I tak pernah dengar daripada mulut husband I. Kan? Tak ada kerja kan? So Wow. ayah-ayah ni selalu ada confidence yang lebih tinggi berbanding mak-mak dalam parenting. Ya Allah, betul sangat. Mak-mak ni je goyang, selalu goyang. Astaghfirullahalazim. Kan? Hebatnya, kita kena jadi more like that kan? Maksudnya we shouldn't compare lah diri kita. Tapi sebenarnya benda tu berlaku dengan secara fitrah sebenarnya. Maybe sebab benda tu fitrah jugalah, kita tak sedar. Betul tak? Tapi bila kita dah aware dengan benda ni, kita akan jadi lebih, kita boleh tone down balik lah. Kita akan lebih boleh fikir lah balik. Bila kita overwhelm ke apa kan, kita boleh start tanya diri, am I comparing myself with sesiapa ke sekarang ni? Kenapa aku tiba-tiba sentap pula? Masya Allah, dalam tu. So, apa you punya suggestion? Kita unfollow all these perfect moms on Instagram. Stop scrolling Pinterest. I rasa tak juga. I rasa tak. Macam saya cakap tadi, ini adalah fitrah. Satu benda yang mungkin sekarang ni kita tengah tengok dia punya negative effect dia kan. Tapi I percaya bila benda ni fitrah, dia adalah kekuatan kita juga dalam masa yang sama. I tak setujulah kalau nak unfollow everything kan, sebab apa benda yang kita follow tu kadang-kadang bermanfaat juga. Kan, sebab itulah kita follow, dan kadang-kadang benda tu memberi idea, memberi input juga, menjadikan kita lebih baik juga. So tak boleh juga unfollow. Cuma you have to macam from time to time you have to audit lah, kenapa aku follow benda ni. Dan apa benda ni bagi kat aku. Dan you have to schedule apa benda yang you consume tu. Maksudnya ada masa-masa tertentu yang you nak consume dekat Pinterest ke apa benda semua. Bukan all the time kau buat benda tu. Sebab since dia unconsciously masuk dalam ni, hantui kita kan. Tengah mandi nak kat toilet. Wow, hari tu tengok mak dia sore ni bila air dia semuanya child size. Bila aku tak. Betul. Alamak, kalau dah hari tu tengok orang ni punya semua matching je kat dapur. Yes, ambil. Betul. Itu dah dia, apa yang kita feed mind, feed apa yang kita tengok dan dengar tu kan. Menyumbang kepada kita punya stress. So kita kena sama ada mengingatkan diri kontrol ataupun semudah hide je lah kan, tak payah tengok lah kalau tak boleh kontrol. Macam I I dah hide banyak jugalah benda-benda post, so tinggal motivational post lah. Termasuklah you motivational post. Tak, I rasa penting juga untuk kita buat detox juga tau. Macam bila kita dah start overwhelm tu, kita stop lah sekejap kan dari consume anything. Betul tak? Betul saja. Haikal. Harimau. Haikal jadi harimau. Dia lupa jadi manusia juga hari ni. Ada panjang lebar ni suami ni. Muhammad Ali komen dekat sini. Oh betul lah. Betul, suami akan rujuk ayah dia sebagai contoh yang baik. Dia akan jadikan contoh. Dan kalau tak baik dari ayah, kita akan jadikan pengajaran supaya anak-anak kita pun tak terjebak dengan benda tak baik tu. Ayah kan hero. Memang semudah tu je Encik Ali. Memang tak ada pun bapa-bapa lain yang layan anak dekat Instagram ke, ada tak macam kita orang ni? Okay. Memang valid lah. Jadi Encik Ali juga menyumbang kepada maklumat kat sini. Dia kata memang mesej yang nak disampaikan ketika marah tu tidak akan sampai. So cuba cakap terus nak apa, tak puas apa, nak minta tolong apa. And satu tips lagi, saya kena biasakan perkataan, boleh tolong tak? Minta dia kalau so dapatlah dengan segera. Dapat dengan segera. Macam tu juga dengan anak-anak. Kalau nak susu saya takkan buat kalau anak minta tanpa cakap boleh tolong buat susu tak. Kalau kau duduk membebel-bebel hantar barang secara auto, perasaan dicabar tu keluar, duduklah bincang berdua. It's a good tip. Sebab memang daripada mulut lelaki sendiri kan. Ya. Okay, Muhammad Zikri Harim betul-betul amat tepat sekali. Penyokong dia dah collect follower pula kat sini. Okay. Okay. Menarik.
Okay, jangan lupa tekan komen dengan aktif sebab nanti kejap lagi Puan Gigi akan pilih yang ni 3 orang untuk dapatkan tiket ke seminar Aku Panas Baran. Special di seminar ni akan ada tetamu doktor psikiatri, betul? Doktor psikiatri, seorang ustazah berceramah bebas dan Puan Gigi sendiri. Jangan lepaskan peluang ni sebab harga tiket sebenar RM49. Dan saya sendiri pun tengah queue lagi, belum dipanggil lagi untuk khidmat psikologi. Tahu tak? Punya susah nak dapat rawatan psikologi sekarang ni, you kena queue. It's a long list dan diorang akan call satu-satu. Dan I punya, I contact diorang daripada PKP 2 sampai hari ni belum dapat panggilan. Wow, so, susah kan? Untuk join live tu. I rasa dekat live tu boleh ada Q&A juga ke Gigi? Ada. Yes, ada. So ini peluang keemasan tau. You guys kena join. Kita rasa kita tak ada masalah, tapi macam Puan Gigi cakap, tak ada siapa yang tak ada masalah sekarang bila terperuk dekat rumah. Kalau bukan masalah duit, mungkin masalah you lebih besar daripada duit. Masalah mental yang tak nampak tu. Exactly. Dekat live ni semua orang nampak okey. I nampak okey, Gigi nampak okey. Our true colours only show depan anak je. Even depan pun ada cover lagi, ada topeng lain kan. Topeng nak minta emas lain tu. Betul. Okay, I ada kalau you ada soalan untuk Puan Gigi pun boleh komen juga. I ada soalan last untuk Puan Gigi ni. I takut drag dia lama sangat. Puan Gigi ni mahal, tahu tak? Okay. Link seminar. Okay, silakan. Okay, last I nak tanya you, boleh tak you sharekan rutin aktiviti harian you sekeluarga di rumah seawal pagi sampai dah nak tidur, Haikal nak tidur, kira apa aktiviti? Rutin. I rasa sekarang ni kalau soalan ni dia macam membosankan sikit lah sebab ada ke orang ada rutin yang macam sangat interesting waktu sekarang ni? I tengok rutin yang sihat tu macam mana, rutin untuk mental yang sihat tu. Okay. Bagi I, ini yang I belajar daripada pakar psikiatri juga. Sebab sekarang memang I banyak sangat sesi dengan psikiatri sebab yelah, I rasa yang paling mustahak sekarang ni selain daripada kita jaga kita punya kesihatan fizikal, nak kena jaga SOP lah, hand sanitizer, apa benda semua, kita paling penting kena jaga kesihatan mental. Kan? So I rasa the key, bukan I rasa, ini memang yang diajar kepada I. The key untuk jaga kesihatan mental waktu sekarang ni adalah you kena sentiasa ada rasa normal tu. Maksudnya you kena sentiasa bagi yourself dapat sense normality dalam keadaan macam mana pun. Dalam keadaan sekarang ni keadaan sangat uncertain. Betul tak? Keadaan sangat uncertain, sangat baru, sangat lain, sangat pelik, sangat tak normal lah untuk kita sebenarnya. Tapi macam mana pun you have to give yourself sense of normality. Sebab itu sahaja yang dapat protect you punya sanity. So apa yang you boleh buat adalah you kena jaga rutin-rutin yang asas. Iaitu waktu tidur, waktu makan, waktu berpeluh, you kena ada waktu berpeluh, waktu mandi, waktu bersihkan diri, waktu itulah rutin-rutin asas you. Benda-benda tu kena waktu yang tetap, kalau boleh waktu yang tetap, you kena allocate masa, tempoh yang tertentu, kena ada setiap hari. Sebab kita sekarang ni benda-benda tu lah yang kita paling ambil mudah. Waktu tidur bila sempat, sebab iyalah 24 jam kat rumah, esok kat rumah lagi, lusa kat rumah lagi. So macam kita ambil mudah sangat benda tu. Nak tidur bila-bila boleh tidur, nak makan asal lapar makan, tak lapar tak makan, macam tu kan. Dan mandi pun rasa-rasa macam tak payah mandi pun tak apa sebab duduk rumah. Padahal benda-benda tu sebenarnya yang protect kita punya sanity kalau kita jaga rutin-rutin asas tu. So itu juga yang I try to implement dekat dalam family I sendirilah. Maksudnya tidur kena jaga, makan kena jaga, waktu berpeluh, mandi. And then lagi satu macam I cakap tadi, forget about the balance tu kan. Sebab yelah kita sebagai mungkin yang working from home apa semua, kita ada banyak sangat benda nak buat dalam kita punya list of things to do tu kan. Mesti ada banyak kan. Dulu sebelum pandemik ni mungkin
kebanyakan benda dalam list tu kita boleh accomplish, kita boleh check, okay settle, dan. Tapi sekarang ni dengan anak dekat depan mata juga, dengan kita juga yang nak kena masak untuk family, kita juga yang nak kena kemas rumah apa semua, kebanyakan benda kita tak dapat nak capai. Kebanyakan benda yang dalam tu kita nak capai, kita tak dapat nak capai. Sebab bila dengan anak, of course lah banyak unexpected things yang berlaku kan. Dah kita nak fokus buat benda ni, tiba-tiba anak pula terberak, kena layan anak nak basuh berak apa semua kan. So banyak sangat benda yang unexpected berlaku. So I rasa kita tak boleh dah ikut jadual macam sebelum ni. Kita tak boleh dah urus masa macam sebelum ni. Tapi the only thing yang we can manage is urus fokus dalam setiap minit yang you ada. Maksudnya urus your fokus. Yes. Urus your fokus dalam setiap minit yang you ada. No matter what apa yang you tengah buat sekarang, contohnya ini kan kita patah balik kat point sebelum ni yang doing the right thing at that particular moment. Okay, let's say you ada masa untuk let's say 3 minit untuk lipat baju, then urus your fokus betul-betul untuk lipat baju. Jangan Kalau you scrolling, okay faham. Yes, so urus your fokus. Dan I rasa itulah. Dan satu lagi yang paling penting always macam stay connected dengan family atau dengan orang-orang yang ada dengan kita lah. Dan rasa orang yang paling perlu rasa connected, yang paling perlu sentiasa rasa connected and included adalah anak. Oh ya Allah. Ya, sebab kita ada banyak circle tau. Kita ada banyak circle. Kita ada family. Kalau kita tak ada family, kita ada kawan-kawan kerja, kita ada family, extended family lagi. Ada adik-beradik, ada ramai lagi orang yang circle-circle kita ni. Tapi anak tak tau. Anak ada kita je. So kalau once anak rasa anak rasa excluded, anak tak rasa included, anak tak rasa connected, dia akan lemah secara emosi. Sebab I rasa when you feel connected and included, itu je yang buat you bertahan dalam keadaan yang sukar. Maksudnya you ada rasa yang macam okay, I am having a hard time. Masa sekarang ni sangat mencabar, tapi aku ada orang-orang yang bersama-sama aku lalui benda ni. So itu je yang buat you boleh tempuh ataupun buat you kuat lah. So kadang-kadang kita kena letakkan diri kita dalam kasut anak-anak juga. Macam mana dia rasa dan adakah anak-anak kita masih rasa connected dengan kita, masih rasa included dengan kita. Dan kalau kita tengok sekarang ni rate orang bunuh diri apa semua kan, banyak kan, tinggi kan. So menurut kajian sekretari juga, diorang ni rasa bunuh diri sebab dah rasa disconnected dengan semua benda dalam dunia ni. So when you rasa disconnected ataupun dah tak rasa connected dengan apa-apa pun, orang dah tak rasa connected dengan kerja, dah tak rasa connected dengan mungkin haiwan ke, kalau ada pet ke kan, dah tak rasa connected dengan pet, dah tak rasa connected dengan anything. Itulah bila you start rasa macam lose yourself, dah rasa nak suicide and everything. Yeah. Na'udzubillah. Ya Allah. Babynya. Betul, sangat-sangat membuka mata, especially part-part yang you cakap anak hanya ada kita je kat rumah ni kan. Kita ada grup WhatsApp, grup Telegram, grup usrah, grup mengaji, macam-macam grup produk kesihatan. Tapi anak hanya ada kita, while kita itulah kita kena fokus setiap minit yang kita ada. Exactly. Sangat padat lah dalam 1 jam dah ke kita. Dalam 1 jam ni sangat padat. InsyaAllah dengan note yang I dapat daripada Puan Gigi ni, I akan summarize and I will type in dekat live ni once it's ended and saved. InsyaAllah. I rasa I'm glad Puan Gigi say yes to doing live with me today, sebab mungkin penonton yang menonton ni pun dapat benefit ni kan, Alhamdulillah. Sebab I really need this. Kalau you nak tahu, I start buat live ni start bulan 6 mainly sebab at first untuk Little Labu. And then I sedar sebenarnya sangat untuk diri I, for my mental health. I get connected with people. Now I see, bila you cakap tadi kan, orang yang suicide, bila research
dibuat mengatakan orang yang commit suicide ni sebab dia rasa disconnected dengan world ni, disconnected dengan manusia, dengan bos tempat kerja ke, sebab dia kena bekerja maybe dan dah tak jumpa orang, terperuk kat rumah. The feeling of connection tu sangat penting sebab kita ni emotional being, bak kata Puan Gigi tadi. So I reflect balik dekat diri I, that's why I sehingga hari ini without fail hari-hari I buat live pukul 5.30 kalau dekat Instagram Little Labu tu. Memang kita cakap pasal parenting, cakap pasal benda-benda ni tanpa sedar ia sangat beneficial to my mental health. Alhamdulillah I dah kurang jerit-jerit semua ni. Betul, Alhamdulillah. Dan tambah pula hari ni I dapat lebih banyak input, insyaAllah. Okay, Farahin King Halim pun cakap so true, membuka mata dan kesedaran. Anak ada kita saja, so kita layanlah anak baik-baik. Jangan kita baik dan senyum dekat live je. Ini self reminder for myself, okay? I'm not talking about anyone else. I cakap tentang diri I. Okay. Okay Gigi, maybe you nak announce, nak pilih 3 orang daripada ni penonton kita ni untuk memenangi. Okay, I rasa pemenang tu nanti maybe my team akan go through balik lah, sebab kalau nak pilih sekarang nak baca satu-satu macam ni kan. Sebab I rasa banyak juga komen-komen yang aktif. Okay, so ada lagi berbaki beberapa minit ni, baik you all share sekarang, share kawan dan tuliskan you punya struggle, point-point you. InsyaAllah mungkin I dengan Gigi boleh go through balik even after the live ended. You boleh je komen, we can always go through. So just ingat yang we have each other through this PKP. Tak kisahlah apa pun struggle you, kita WhatsApp, kita message, borak-borak dekat Messenger pun memang banyak membantu. That's how I start to seek help pun dekat social media ni dengan orang-orang yang memang certified counselor apa semua kan. Dia orang layan dekat DM ni. So you jangan tengok Puan Gigi ni kan, very senang, rasa selesa berbual dengan dia. So I rasa you can always reach out to anyone. Okay, please. Yeah, kita jangan naikkan lagi statistik suicide ni, okay? Yes, exactly. Okay, thank you Fatin, admin Puan Gigi. I nak pergi hadap. Jiha, maybe I boleh cakap sikit pasal seminar anak aku pula dah. Aku panas baran tu. Sila. Aku panas baran. Please. Aku panas baran. Okay. Sebenarnya dalam seminar ni macam Jiha cakap tadi lah, sebab kita ni makhluk emosi tau. So benda yang paling penting yang kita perlu kuasai adalah urus emosi. So kenapa saya buat seminar ni? Ada pakar psikiatri dan juga pakar agama, sebab saya sendiri nak faham teknik urus emosi, teknik kawal marah, teknik nak sabar, macam mana nak sabar dari sudut agama dan dari sudut psikologi. So that's why kita invite Dr. Rostam, pakar psikiatri dan juga Ustazah Asni sebagai ni. Dan dalam seminar tu nanti saya akan kongsi sikit je. Saya sendiri adalah moderator sebenarnya. So saya akan kongsi sikit je tentang pengalaman saya sendiri sebagai seorang mak yang juga sebenarnya kalau orang tengok, kalau live ni macam baiknya, lembutnya apa semua otak. I ada baca posting. Kita semua ada kita punya angle, sebab marah tu adalah fitrah kita. Memang marah tu fitrah manusia. Cuma kita boleh kawal, kita boleh uruskan. So dan selalu tahu I dengar orang cakap dekat I, alah dulu mamak kita pun panas baran juga kan, kita dulu pun kena rotan, kita dulu pun kena balon juga kan, tapi kita jadi orang je. Kita elok je, kita jadi orang je. So okey je panas baran tu. Memanglah kita jadi orang. Hai Gigi. Yeah. So I rasa memanglah betul, memang kita jadi orang, tapi orang macam mana? Exactly. Memang kau jadi orang. Mentally? Orang macam mana? Dan I sangat percaya the best parenting is through akhlak. The best parenting is through akhlak. So anak sebenarnya tak perlukan nasihat, anak tak perlukan kau bebel setiap hari, anak tak perlukan peraturan apa semua. Anak perlukan contoh je. Anak cuma perlukan contoh. So yes, insyaAllah melalui seminar ni ada banyak juga kita akan belajar. I juga akan belajar. I need this too. InsyaAllah. Bestnya. Mata. Dah pakai tiket ni, pandai bodek. Okay, ni boleh menang. Doa kuat-kuat ya semua orang yang ada dalam ni. InsyaAllah kejap lagi
admin Puan Adli, Puan Gigi akan contact 3 orang yang untuk memenangi tiket ke seminar yang sangat luar biasa ni. Alright, insyaAllah until next time. Thank you so much Gigi for joining me Thank today. you. Love. Semoga Allah merahmati you, bermurahkan rezeki you lagi. Dan semoga seminar tu went smoothly. InsyaAllah I pun akan join nanti. Pergi cakap tadi. Amin. Okay, insyaAllah I nak pergi study notes yang I dapat daripada Puan Gigi ni. And nak buka semua topeng, buang nak jadi diri sendiri depan anak tanpa bawa diri yang panas baran. Okay. InsyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Thank you everyone watching. Boleh sharekan kalau rasa bermanfaat, sharekan je dekat pasangan anda ke apa ke. DM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.